Semalam, semasa Perhimpunan Agung UMNO 2021, kerajaan meluluskan pelaksanaan kadar gaji minimum baharu RM1,500 sebulan bermula 1 Mei ini di seluruh negara. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pelaksanaan gaji minimum itu bagaimanapun akan hanya membabitkan majikan syarikat besar dan tidak membabitkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam, sudah bersedia di talian bagi membincang lebih lanjut kesan atau impak pemberian gaji minimum RM1,500 bermula Mei nanti. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Doktor, mungkin kalau Doktor boleh jelaskan apa impak yang bakal dirasai negara susulan pelaksanaan gaji RM1,500 gaji minimum ini? Okey, impaknya kalau dari segi para pekerja memang orang kata tu berita yang gembira lah kerana 1,500 ni mewakili suatu peningkatan berbanding gaji minimum yang sebelum ini. Jadi secara umumnya terdapat sedikit peningkatan dari segi kuasa beli lah. Namun dari segi pihak majikan pula ia mewakili suatu perkara ataupun peningkatan dalam kos operasi mereka. Justru pihak kerajaan yang saya nampak cuba mencari jalan tengah yang mana pelaksanaannya itu saya kira bersasar khususnya kepada syarikat yang besar dan sebagainya kerana mengambil maklum tentang suasana ekonomi negara. Saya kira masih lagi walaupun dalam fasa pemulihan dan sebagainya tetapi masih lagi berlaku apa yang dikatakan fragility dalam ekonomi negara. Jadi saya rasa pendekatan yang diambil itu adalah sesuatu yang tepat. Tapi impaknya kepada para pekerja saya kira sesuatu yang positif lah. Dan juga kita pasti bagaimana semua orang akan bimbang mengenai harga barang yang akan naik jika gaji minimum ini meningkat. Bagaimana kita boleh tangani kebimbangan mengenai perkara ini? Di sini saya rasa peranan kerajaan dari segi pemantauan terhadap harga barang, kemudian melaksanakan ataupun penguasaan terhadap undang-undang yang ada supaya dapat memantau sekiranya terdapat aktiviti perniagaan yang tidak sihat lah seperti perbuatan sorong, manipulasi harga dan sebagainya supaya keadaan harga tu akan sentiasa terkawal lah. Kemudian saya rasa pemberian subsidi perlu diteruskan supaya ia dapat kata tu mengekalkan paras harga dalam keadaan yang lebih stabil. Itu saya rasa peranan kerajaan lah. Tapi dari segi peranan para pekerja pula, saya kira dengan adanya peningkatan gaji, peningkatan gaji minimum dan sebagainya, aspek literasi kewangan seperti amalan berdisiplin dalam pengurusan keuangan peribadi sesuatu perkara yang perlu kita tekankan supaya tidak berlaku pembaziran, tidak berlaku pengambilan aktiviti risiko pelaburan melampau dan sebagainya. Jadi saya kira beberapa aspek perlu dilihatlah dalam mengharungi cabaran ekonomi seperti yang ada sekarang. Ya, Doktor, mungkin ramai juga yang bertanyakan mengenai perkara sekiranya gaji minimum ini telah pun diletakkan sebanyak RM1,500 minimumnya. Bagaimana pekerja-pekerja yang sudah melangkau lebih pada gaji minimum ni, adakah ada juga perlu ada peningkatan untuk gaji mereka ataupun bagaimana untuk memahami dari segi gaji minimum ini? Okey, sebenarnya gaji minimum ni adalah satu bentuk campur tangan kerajaan dan pada masa yang sama juga kita sebenarnya mengakui sebenarnya dalam pasaran pekerjaan itu terdapat ketidakcekapan dalam penentuan harga upah. Jadi peranan ataupun dasar gaji minimum ini adalah untuk memperbaiki ketidakcekapan dalam pasaran buruh tersebut. Tapi dari segi bagi mereka yang telah pun menikmati gaji yang melebihi paras gaji minimum, saya rasa isunya adalah dari segi bagaimana gaji itu perlu dinaikkan. Tapi nak naikkan gaji itu perlu bersesuaian dengan kadar produktiviti, dengan kemahirannya. Jadi aspek untuk meningkatkan keupayaan kapasiti pengeluaran tu maksudnya mengambil kira teknologi lebih terkini dalam operasi pengeluaran tu perlu ditingkatkan supaya kemahiran-kemahiran yang baru dapat diwujudkan. Jadi dengan kemahiran baru ni, kemahiran tinggi ni, maka wajarlah para pekerja tersebut untuk diberikan gaji yang lebih tinggi lagi. Jadi ada permasalahan yang lain pula kalau kita lihat dari segi skill dan sebagainya. Baik, dari segi pemahaman untuk majikan pula, maksudnya sekiranya masuk saja bulan Mei nanti, pekerja yang gaji tidak capai gaji minimum, mereka perlu naikkan ke RM1,500 serta-merta. Itukah boleh kita katakan maksud dalam pengumuman kerajaan ini? Sepatutnya macam itulah dan apa yang disebutkan tadi pun dia bersasar, maksudnya bagi syarikat-syarikat yang besar. Jadi maksudnya dari segi majikan mereka perlu membuat
semakan ke apa ke berkenaan dengan gaji yang sesuai dengan apa yang telah diumumkan. Dan dari segi strategi perniagaan pula perlu sentiasa caknalah tentang challenges yang sedang dihadapi sekarang ni supaya margin keuntungan itu dapat dikekalkan. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam yang sudi mengulas mengenai pengumuman kerajaan berkenaan gaji minimum RM1,500.